Dengan semua yang kau rancang ni, kau yakin parti kita boleh menang? Kita akan menang. Pembangkang ni, diorang berani cakap belakang. Cakap depan-depan, diorang takut. Politicians make hundreds of statements every day promising changes. Parti kita is a bunch of close-minded, racist and sexist. Dibintangi oleh Wanida Imran, Rashidi Ishak, Tony Yusof, Zasmin Surayati, Christina Suzanne Stockstill, Zul Ami dan juga terdapat Kembo Jalaluddin Hassan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Ayu Afira binti Atar dengan nombor matriks 2023375703. Apakah maksud falsafah? Perkataan falsafah membawa maksud yang pelbagai menurut kedalaman pemahaman seseorang individu mengenai falsafah itu sendiri. Berasal dari perkataan Grik kuno iaitu filosofia, filos itu diertikan sebagai cinta dan sofia pula bermaksud kebijaksanaan. Ahli falsafah berpendapat bahawa falsafah boleh didefinisikan sebagai usaha ke arah mencintai, mencari, mengkaji dan menanggapi sesuatu perkara dengan menggunakan akal fikiran dan kebijaksanaannya untuk mendapatkan kebenaran dan keyakinan yang hakiki. Terdapat 3 kategori utama falsafah iaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi bermaksud ilmu pengetahuan yang wujud dalam skala yang besar. Dalam erti kata lain, ontologi menggambarkan ilmu yang bersifat wujud dan hakikat. Seterusnya ialah epistemologi yang diambil daripada 2 perkataan Grik iaitu episteme dan logos. Gabungan daripada perkataan ini membawa maksud ilmu pengetahuan yang benar. Akhir sekali ialah aksiologi yang merangkumi 2 perkataan bahasa Yunani iaitu axios yang bermaksud nilai dan logos yang bermaksud ilmu. Dalam erti kata lain, aksiologi merupakan satu teori yang berkait rapat dengan penggunaan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Berdasarkan filem Daulat yang telah dipilih, kami para pengkaji akan menyentuh lebih mendalam berkenaan konsep falsafah aksiologi yang khusus mengenai nilai logik, etika dan estetika. Filem Daulat terbitan Lacuna Pictures pada tahun 2020 ini merupakan filem arahan Imran Sheikh yang telah ditayangkan pada April 2020. Filem ini mengisahkan Suri yang merupakan timbalan Presiden Parti Pembangkang MUNA yang juga isteri kepada Idris, pengarah syarikat media raya. Penceritaan filem ini mengisahkan bagaimana Suri dalam usahanya untuk mengembalikan kemenangan parti politik MUNA di Malaysia yang diketuai oleh Hassan setelah menerima kekalahan dari pilihan raya umum sebelumnya. Atas desakan Presiden Parti iaitu Hassan, Suri dilihat sanggup melakukan apa sahaja demi memastikan matlamatnya tercapai, termasuklah memastikan MUNA memenangi kembali pilihan raya umum seterusnya dengan apa cara sekalipun. Daulat merupakan filem genre thriller politik atau debaran politik pertama yang diterbitkan di Malaysia dan secara keseluruhannya menerima sambutan yang memberansangkan oleh para penonton di Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Sofia Karamila binti Muhammad Khairin dan saya akan membentangkan tentang konsep ideologi. Cara asalnya berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari 2 kata iaitu idea dan logik yang membawa maksud pemikiran, logik dan pengetahuan. Ideologi merupakan satu pendapat ataupun kepercayaan sesuatu kumpulan, individu ataupun komuniti. Akan tetapi, kebiasaannya, ideologi akan merujuk kepada kepercayaan politik ataupun idea yang mencirikan sesuatu budaya. Ideologi juga merupakan sistem idea yang bermaklumat untuk mengubah pandangan dunia. Baiklah, sebenarnya ideologi moden mula berkembang dengan pesat semasa zaman Renaissance dan ia sangat berkait rapat dengan zaman tersebut setelah sekian lama negara Eropah berada di dalam zaman gelap yang dikenali sebagai The Dark Age. Baiklah, Eropah telah mengalami 3 zaman iaitu zaman klasik, zaman pertengahan dan juga zaman moden. Zaman klasik yang dikenali sebagai The Classical Period berlaku pada abad ke-5 sehingga abad ke-17. Baiklah, untuk zaman pertengahan, ia berlaku pada abad ke-5 sehingga abad ke-17 dan manakala zaman moden ia berlaku pada abad ke-18 sehinggalah zaman kini.
wabarakatuh. Hari ini saya ingin menerangkan konsep ideologi pemikiran yang terdapat pada filem Daulat. Antara konsep pertama adalah pragmatisme. Pragmatisme merujuk kepada sesuatu kepercayaan yang menerapkan bahawa nilai kebenaran dan teori adalah bergantung kepada impak serta tahap penggunaannya. Di sini kita lihat apabila Suri cuba untuk memujuk Saiful, ketua parti Hizbul Muslimin, untuk menyertai Munah untuk membentuk kerajaan. Beliau memetik ayat suci Al-Quran serta bermakai pakaian zaman Daulat, walau halnya beliau sama langsung tidak meletakkan kedua-duanya sebagai asas dalam perjuangan beliau. Nilai yang kedua adalah hedonisme. Hedonisme merujuk kepada sesuatu ideologi yang meletakkan nikmat dan kepuasan sebagai tahap tertinggi dalam satu perkara dan juga matlamat akhir perjuangan. Kita boleh lihat nilai ini dipraktikkan apabila Idrus dan Jasmine secara tidak segan-silu melakukan hubungan tanpa ikatan yang sah. Hal ini lebih menunjukkan apabila Suri langsung tidak terkilan atas perbuatan curang suaminya itu. Di sini boleh kita simpulkan bahawa nilai hedonisme mampu menentukan hubungan institusi kekeluargaan yang dibina berdasarkan kepercayaan antara suami isteri. Hedonisme juga boleh dikaitkan dengan narsisme, iaitu kepercayaan dan taksub kepada diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Aziz dan saya akan membentangkan ideologi liberalisme dan juga ideologi feminisme. Jadi, liberalisme bermaksud pemikiran bebas dan berasal daripada dua perkataan Latin iaitu liber dan isma yang masing-masing bermaksud bebas pemikiran dan digabungkan menjadi pemikiran bebas. Ideologi liberalisme ialah sebuah ideologi berteraskan individu dan dari skop negara, ideologi ini memberi kebebasan untuk sesebuah negara itu memerintah, dan dari aspek individu pula dia memberi kebebasan untuk individu dari segi pemikiran dan juga penghormatan. Dan juga kejayaan dan kegagalan individu ditentukan oleh diri sendiri menurut ideologi ini. Dalam filem, pada babak 33 minit dan 50 saat, Suri menampilkan diri sebagai seorang liberal dan juga memancing pengundi liberal dengan menyokong gerakan feminisme pada sebuah rapat umum. Bagi ideologi feminisme pula, ideologi ini menyokong keadilan kesesamaan antara lelaki dan wanita. Ideologi ini sangat popular dan berasal dari negara-negara barat dan semakin mendapat sambutan dalam kalangan rakyat Malaysia. Baru-baru ini, sambutan ideologi semakin terselar apabila pelantikan Ketua Hakim Negara yang kita ada sekarang ini, iaitu Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat, telah dilantik sebagai Ketua Hakim Negara oleh Perdana Menteri ketika itu, iaitu Tun Dr. Mahathir. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa ideologi feminisme semakin mendapat sambutan dalam kalangan rakyat Malaysia, khususnya dalam dasar-dasar kerajaan. Pada minit 47 dan 17 saat, Hassan telah mengkredit Suri atas pelantikan Melissa sebagai Ketua Parti Liberal Baharu. Namun begitu, Suri tetap teguh dengan pendiriannya kerana menganggap bahawa jantina tiada kaitan dengan kebolehan seseorang untuk memerintah. Bahagian seterusnya adalah kesan penyampaian ideologi. Berdasarkan analisis pengkaji, ideologi yang diaplikasikan dalam filem Daulat adalah pragmatisme, hedonisme, liberalisme dan juga feminisme. Oleh itu, kami akan menghuraikan dengan lebih lanjut impak-impak ideologi tersebut terhadap masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang mudah difahami. Ideologi pragmatisme ini jelas memberi kesan kepada masyarakat menerusi filem Daulat ini. Kebaikan ideologi ini adalah teorinya dapat mendorong perencana menemui alternatif kreatif dalam masa yang singkat. Ideologi pragmatisme ini bersifat nyata dan hanya berfokus pada matlamat untuk menyelesaikan permasalahan sahaja. Sebagai contoh, strategi Suri yang ingin menggabungkan Parti Radical Saiful dengan Parti Munah bagi mendapatkan undi mudah dari pihak tempatan. Dalam masa yang sama, dia juga mengambil Melissa untuk mempengaruhi undi masyarakat liberal. Pemakaian alternatif bijak Suri ini jelas menyumbang kepada kejayaan Parti Munah bagi mendapatkan majoriti undi rakyat Malaysia. Dalam cerita Daulat ini, Suri terlampau mementingkan keberkesanannya untuk menangani pilihan raya sampai dia sanggup menggunakan berbagai pihak. Walaupun kaedah yang digunakan itu salah.
Ideologi pragmatisme ini membuatkan seseorang itu menjadi terlampau mengejarkan sesuatu tanpa memikirkan cara untuk mendapatkannya. Hal ini bertentangan dengan konsep Islam kerana niatnya tidak menghalalkan caranya. Ideologi hedonisme yang wujud dalam filem Daulat ini mampu memberi kesan kepada masyarakat. Konsep ideologi hedonisme yang wujud dalam filem Daulat ini mampu mengganggu kemakmuran dan kesejahteraan negara. Ideologi ini sering memaparkan seorang individu itu bersifat kemewahan sehingga hidupnya hanya untuk mementingkan keseronokan. Konsep ini mampu membuatkan hati seseorang individu itu menjadi kasar, hilang pekaan dan fitrah sebagai manusia akan hilang. Dari filem Daulat ini, konsep ini mampu menjejaskan minda masyarakat. Kebaikan yang diperoleh daripada ideologi ini adalah hiburan semata-mata tanpa memikirkan tentang pegangan kehidupan. Sebagai contoh, Idris merupakan watak yang merupakan seorang Muslim atau Islam tapi dia sering mengunjungi kelab malam untuk menghilangkan stres. Golongan muda yang melihat filem ini pasti akan tergelincir dalam budaya ini dan pasti akan merosakkan akhlak mereka. Selepas menggambarkan budaya hedonisme ini, matlamat hidup manusia hanya untuk mengejarkan kemewahan dunia yang menyebabkan pengabaian hubungan sesama ahli keluarga dan kawan-kawan. Kadar pengangguran juga akan meningkat berpunca daripada budaya hedonisme. Kesan ideologi seterusnya adalah liberalisme. Seperti yang kita tahu, liberalisme adalah satu bentuk fahaman sekularisme yang mengutamakan kebebasan berfikir dan bertindak atas kehendak sendiri. Terdapat 3 elemen utama di bawah liberalisme, iaitu kebebasan, individualisme dan juga rasionalis. Pengertian bagi individualis adalah dapat difahamkan sebagai kecintaan terhadap diri sendiri, manakala rasionalis adalah keutamaan mendewakan logik akal dan dibangunkan atas kepentingan kebendaan semata-mata. Liberalisasi berupaya mengacam dan menjejaskan akidah dan kepercayaan suatu komuniti dan individu termasuklah institusi penting iaitu negara. Ini dapat dilihat daripada babak Suri mengagungkan ilmuwan terkenal Itali ketika zaman Renaissance iaitu Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli terkenal dalam bidang politik. Selain itu, liberalisasi amat mudah mempengaruhi pemikiran masyarakat terutamanya generasi muda melalui platform media sosial dan juga media massa. Seterusnya, liberalisme amat mudah mempengaruhi pemikiran masyarakat terutamanya generasi muda iaitu melalui platform media sosial dan juga media massa yang amat mudah diakses oleh khalayak ramai. Ini dapat dilihat di dalam filem Daulat di mana rakyat Malaysia di dalam filem tersebut mudah dipengaruhi oleh media massa yang didominasi oleh Suri melalui syarikat media raya milik suaminya. Hasil daripada pengaruh Suri tersebut berjaya mendapatkan undi majoriti oleh pengundi liberal untuk Parti MUNA. Kesan ideologi yang terakhir adalah feminisme. Feminisme berupaya untuk menjejaskan jati diri wanita di negara kita. Ini adalah kerana ia bercanggah dengan ajaran agama Islam dan juga adat yang telah lama diamalkan di Malaysia. Golongan feminisme ini berupaya mempengaruhi gaya penilaian para wanita di luar sana terhadap sejarah dan juga sosiologi masyarakat Muslim dengan mendakwa bahawa golongan wanita di Malaysia sering ditindas. Sebagai contoh, ideologi ini dibuktikan apabila pemilik Parti MUNA iaitu Presiden Hassan telah bertegas untuk tidak memilih Melissa kerana faktor jantina. Ini juga disokong oleh para di dalam parti tersebut. Natijahnya, keadaan ini telah mewujudkan isu ketidaksamarataan jantina di dalam hukum syariat dan juga merupakan isu hangat di Malaysia. Ideologi feminisme adalah suatu perkara yang tidak boleh diambil enteng kerana masyarakat yang terdedah kepada ideologi ini akan mula terpesong dan mula wujudnya konsep a woman can be anything without a man. Jika generasi muda terdedah kepada masalah ini, ia akan mendorong kepada kehancuran generasi yang bijaksana dan harmoni. Selamat petang, nama saya Sean Victor dari Grup 1 dan saya akan membentangkan bahagian saya. Bahagian pertama ialah penambahan baik watak.
Maksud saya dari ini ialah dari segi latar belakang dan motivasi. Kerana ini boleh memberikan penonton pemahaman filem dengan lebih baik. Yang kedua adalah penambahan baik struktur plot. Mengapakah saya katakan ini ialah ini boleh memberikan penonton merasakan suspense dan ini boleh memberikan penonton lebih suka akan terhadap filem ini ialah nama filem dia adalah Daulat. Yang ketiga, dari segi sosial dan politik. Dari segi sosial dan politik, filem ini boleh memberikan insight kepada kehidupan seorang yang menjadi seorang ahli politik. Yang keempat pula dari segi kebudayaan. Ini boleh menunjukkan keharmonian dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dan akhir sekali adalah tayangan visual. Tayangan visual sangat penting kerana ini tayangan visual yang baik boleh memberikan penonton lebih terpikat terhadap filem terutamanya filem Daulat. Kesimpulannya, filem ini menceritakan tentang bagaimana ahli politik dan partinya merancang untuk menang dalam pilihan raya walau dengan apa jua cara sekalipun setelah kalah dalam pilihan raya yang lepas. Seterusnya, antara konsep ideologi yang dapat disimpulkan melalui filem ini adalah pragmatisme, hedonisme, liberalisme dan feminisme. Ideologi-ideologi ini dapat dilihat melalui babak yang dilakonkan dalam filem Daulat. Terdapat juga beberapa kesan positif dan negatif yang secara amnya menunjukkan kepentingan parti politik untuk mempunyai inisiatif bagi membentuk gabungan di antara mereka terlebih dahulu. Hal ini adalah bagi melancarkan pembentukan kerajaan. Oleh yang demikian, beberapa cadangan serta kritikan bagi memperbaiki kelemahan dalam filem ini penting bagi rujukan penerbitan filem di masa hadapan. Keseluruhannya, penerbitan filem Daulat 2020 merupakan usaha yang baik pengarah Imran Sheikh untuk membuka minda masyarakat tentang dunia politik, khususnya politik Malaysia. Sekian, terima kasih.